Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman dalam Awani Pagi. Hari ini saya nak bawakan kepada anda, adakah wujud peningkatan ancaman keselamatan cyber ketika tempoh pandemik COVID-19 ini? Dan bagaimana syarikat pembekal perkhidmatan dan jururunding keselamatan cyber Nezagate melihat kepada ancaman ini kepada semua pihak? Hari ini Awani Pagi akan membawakan kisah Nezagate, sebuah syarikat tempatan yang ditubuhkan pada 2010 dengan perkhidmatan serantau. Nezagate percaya keselamatan cyber penting untuk semua tanpa mengira saiz organisasi. Dan kita akan saksikan temu bual editor Astro Awani Rizal Zulkafli bersama pengarah urusan Nezagate Khairil Effendi Datuk Ahmad Damanhuri. Pertama sekali, menurut laporan pemeriksa fraud bertauliah global, tempoh pandemik ini dijangka akan menyaksikan lebih banyak ancaman dan risiko penipuan dan penyelewengan kepada pengguna dan juga syarikat. Adakah ini berikan lebih banyak peluang kepada Nezagate untuk tingkatkan kesedaran tentang keselamatan cyber? Okey, betul. Bila ramai pengguna perlu bekerja di rumah kan, so penggunaan internet pun bertambah kan. Menurut Facebook, last year alone Facebook punya usage bertambah sebanyak lebih 20% kan. So bila pengguna digital makin banyak kan, yang cybercrime scammer ni kan, dia punya agenda dia dah different lah. Dia akan daripada dia try to scam secara fizikal, dan dia punya mode dia akan scam secara online kan. So cabaran utama di Nezagate adalah macam mana kita nak createkan kempen kesedaran cyber security di kalangan pengguna lah kan. As simple as jangan share password, login password tu kena strong kan. Kebanyakan kita nampak benda tu simple, tapi kebanyakan pengguna-pengguna awam ni, especially those yang teenagers kan, dan the veterans kan, mereka rasakan benda tu adalah something yang benda yang baru kan. So di peringkat awal MCO tu, kami fokus kepada menaikkan kempen kesedaran cyber security kepada SME dan juga kepada pengguna-pengguna awam. Mari kita cakap tentang SME, kerana lebih banyak SME juga menggunakan platform digital untuk menjual produk dan juga perkhidmatan mereka ketika tempoh PKP dan juga tempoh PKP seterusnya. Apa cabaran utama kepada mereka untuk memahami isu keselamatan cyber, isu keselamatan data contohnya? Apa cabaran utama mereka? Okey, cabaran utamanya saya nampak ada dua. Satu, untuk make sure yang perkakasan mereka, macam endpoint macam laptop, komputer, tablet yang mereka guna itu sentiasa dikemaskini dengan antivirus kan. Dan keduanya ialah bagaimana mereka boleh ada a secure access yang selamat kepada data-data mereka yang di cloud ataupun di data center lah kan. So kedua-dua cabaran ini memerlukan kos, memerlukan tenaga, effort kan. So saya nampak untuk syarikat besar, kemungkinan mereka ada bajet yang besar untuk cyber security. Tapi untuk SME ini, mereka ada kekangan daripada segi nak menaikkan kos untuk cover cyber security punya kos untuk itulah. Jadi adakah Nezagate melihat permintaan untuk daripada SME meningkat? Apa perkhidmatan yang Nezagate berikan kepada mungkin SME yang sedikit kecil lagi berbanding dengan SME yang bersaiz sederhana dan juga besar? Okay. So melihat kepada permintaan untuk SME macam tu. So di permulaan MCO tahun lepas, bulan 3 bulan 4, kami being very entrepreneurial dalam jiwa kan. So kami terus mempackagekan Nezagate punya offering kepada SME ni. Kami provide 2 free offerings. Satu free offerings melibatkan antivirus kan, endpoint protection. Satu lagi kami berikan free secure VPN access. Dan kami berikan untuk tempoh 3 hingga 6 bulan. So kami punya effort ni ialah mau untuk membantu SME ni untuk mereka menjalankan tugas hakiki kan, tapi dalam keadaan yang selamat kan. Itu yang apa yang kami buatlah. Saya tahu dalam perbualan saya bersama dengan kaki tangan sebentar tadi ada moto ni, iaitu cyber security for all. Terutamanya kepada untuk membantu SME juga. Terangkan cyber security for all ni untuk mendemokrasikan cyber security ni. Okey.
Okey, visi kami ialah better cyber security for everyone. So bila kita cyber security for everyone ni bukan sekadar untuk syarikat yang besar, bukan sekadar untuk kerajaan, bukan sekadar untuk JLC. So cyber security ni diperlukan untuk semua orang, semua golongan. Even saya punya keluarga pun, anak-anak saya pun perlu ada kesedaran cyber security kan. SME pun perlukan cyber security. Tapi kami nampak offering daripada syarikat-syarikat luar kan banyak tidak mampu dimiliki oleh SME dan juga pengguna awam ni kan. So visi kami ialah macam mana untuk make sure yang even sekecil-kecil SME pun dan sekecil-kecil pengguna awam pun dapat improvekan cyber security. So di situlah kami menggunakan 2 tahun lepas kami bina platform kami namanya Neza Security Intel NSI yang kami kumpulkan semua kami punya best practices of processes, kami combinekan dengan protection macam antivirus, dengan VPN kan, dan kami juga provide dorang tool untuk manage IT assets dan juga visibility on dia punya vulnerability kan. Dan kami buatkan benda ni ialah affordable untuk SMEs dipakai kan. So kami visi kami ialah untuk make sure yang cyber security ni boleh dipakai untuk ke semua jenis golongan. Kenapa moto ataupun visi tersebut? Okay, visi tu sebab kami rasakan cyber security ni memang diperlukan untuk semua. Bukan hanya untuk select few kan. So saya pun pernah macam anak-anak saya pun pernah ada leakage daripada segi mereka memberikan password kepada orang, login kepada kawan-kawan kan. So saya nampak benda tu adalah something yang ini bukannya cyber security bukan sekadar kita nak protect information orang syarikat-syarikat besar kan. So kita sendiri pun keluarga kita pun ada informasi yang kita tak boleh leak kepada orang luar. Tapi tak ada sesiapa syarikat-syarikat lain yang mahu memprovide solusi yang boleh meningkatkan cyber security kita ni, kesedaran kita dan juga protection kita ni. Kempen tu ada secara meluas ke bagaimana Net Sergate lakukan proses kesedaran tersebut kepada individu, kepada SME, sebab saya tahu ada perkhidmatan yang diberikan kepada mereka, tetapi kepada kempen kesedaran tersebut adakah ini diwar-warkan dengan meluas ke bagaimana? Okey, di awal tempoh pandemik Mac tahun lepas kan, alhamdulillah kami ada berkolaborasi dengan MDEC kan, dalam membuat kempen kesedaran cyber security ini on weekly basis kan. So target MDEC ini ialah untuk syarikat-syarikat SME kan dan juga untuk pengguna-pengguna awam lah kan. So menggunakan MDEC punya circle of network ni, marketing yang mereka lakukan ni memang meluas. So setiap kali kami buat talimat kesedaran tu memang beratus-ratus SME, beratus-ratus pengguna yang akan join lah. So kami leverage on circle of network dalam MDEC tu sendiri. Sebab Nezagate pun kami tahu kami tak mampu untuk cater to all the market kan. So kami perlukan bantuan. So MDEC merupakan partner kami. Kami juga ada kolaborasi dengan Cyber Security Malaysia juga untuk meluaskan kempen kesedaran kepada syarikat-syarikat luar lah. Apa rasanya mainkan peranan untuk memastikan keselamatan cyber untuk semua ni? Okey, peranan dia, dia berkait rapat juga dengan misi kami untuk membantu nation building. So bila kita nation building ini ialah kami nak bantu Malaysia ni untuk merojakkan Malaysia ni ke satu level lagi tinggi lah dalam economic change kan, untuk membantu Malaysia menjadi digital centric nation. So bila kata digital centric nation ni adalah kita nak digital ni sebuah data kan, macam mana kita digitalkan data tu untuk semua orang boleh access. Itu dah simple dia punya explanation. Tapi bila you buat data ni accessible to semua orang, semua public, beratus-ratus juta orang boleh ada access, the main concern is cyber security. Macam mana nak make sure yang data ni tak leak kepada orang-orang yang tak sepatutnya. So di nation building macam mana kita lonjakkan Malaysia ke arah digital centric nation ni memang berkait rapat dengan cyber security. Adakah trend tersebut, trend berkenaan dengan cyber security, kesedaran tentang cyber security, itu berbeza daripada segi negara ke negara di Asia Tenggara? Saya tahu Net Sergate juga ada memasuki pasaran ASEAN. Apa yang diperhatikan daripada kesedaran dan juga keinginan untuk menjadi selamat di atas dunia cyber di Asia Tenggara? Okey. Mungkin ramai yang tak tahu tapi dalam Asia Tenggara ni, Malaysia ni dianggap adalah salah satu negara yang mempunyai cyber security yang quite advanced. And even negara macam Indonesia, macam Vietnam, Filipina menggunakan Malaysia ini sebagai benchmark. So kami nampak keperluan negara-negara macam Indonesia, even Singapore, Filipina dengan ni, keperluan dia tak lari banyak.
Tapi kami nampak keperluan itu berbeza mengikut industri. So kalau industri banking, keperluan berbeza. Dia punya requirement akan lagi advance, lagi kompleks kan. Keperluan macam manufacturing sekarang ni akan requirement on IoT, on ICS, Industrial Control System Network kan. And on government pun mereka lagilah mempunyai requirement tinggi on cyber security. So kami nampak dalam between negara-negara dalam Asia Tenggara ni tak lebih kurang sama, tapi the requirement of industry itu itself yang berbeza. Okey, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Saya nak bertanyakan tentang bagaimana Nextgate bermula dan juga apakah visi pada ketika itu dan apakah cabaran pada ketika itu. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Dan mungkin boleh ceritakan tentang bagaimanakah Nextgate bermula dan apakah visi pada ketika itu dan juga bagaimana ia berubah selepas 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun ia tahun ditubuhkan. Tahun Tahun ke-11. Selepas tahun ia ditubuhkan, adakah visi tersebut berubah, fokus tersebut berubah, bagaimana? Okey, Nextgate ni dilahir pada tahun 2010 meaning dah tahun ni masuk tahun ke-11 So secara jujurnya masa awal tu tak ada visi pun. So kami masa awal tu kami buat kami banyak explore on solution on network dengan data center lah. Saya punya background masa tu saya on network. Saya pernah jadi network consultant untuk HP, TM dan juga Shell IT lah. Tapi di tahun 2012 kan, tahun ketiga, kami nampak bila kami jumpa customer syarikat kan, nampak setiap customer tu mereka ada requirement dalam cyber security. Kita kalau jumpa 10 customer memang ada requirement in cyber security Yang berbeza. Kan. So kami nampak trend tu macam nampak ni ada strong trend towards cyber security masa tahun 2012. Kan. So saya berdasarkan demand from customer ni, so kami Nextgate ni kami explore pula macam mana kami nak provide cyber security solution to our customers ni. Dan only in 2016 yang kita fully fokus on cyber security. Sebelum tu masih lagi buat cyber security, masih buat network kan. Tapi sebab kami nampak demand tu terlampau tinggi. Kami perlu memfokuskan seluruh tenaga kami ini untuk ke arah cyber security. Bercakap tentang tenaga, tentunya ada tenaga kerja yang diperlukan, kepakaran yang diperlukan. Adakah wujud cabaran di luar sana untuk mendapatkan kepakaran yang diperlukan untuk menyokong syarikat seperti Nextgate? Okey, betul. Itu adalah salah satu cabaran yang paling tinggi lah kan. Bila kita talent dalam cyber security ni, okey, dalam industri ni cyber security merupakan ada 0% unemployment rate. So meaning demand amat tinggi, supply kurang. Dan bila ada supply ni pun kami harus berebut dengan syarikat-syarikat besar kan. So kami competing dengan syarikat macam Big Four, KPMG, dengan EY, even dengan HP, IBM kan. So cabaran ni adalah bagaimana untuk kita attract talent dan untuk kita retain talent. Itu macam cabaran utama Nextgate lah. Bagaimana pula sokongan yang diberikan MTDC dari segi bentuk apa dan juga bagaimana syarikat kemudiannya berkembang dengan sokongan tersebut? Okey, MTDC memberikan banyak bantuan daripada segi pelaburan dengan kewangan kan. So dengan pelaburan dengan kewangan ni yang bagaimana Nextgate dapat membina kami punya NSI lah, Nextgate Security Intel. So pada awal semasa MTDC mula membantu kami masa tahun 2019, platform tu ada. Tapi platform tu harus dikemaskinikan dengan feature-features yang lagi banyak lah kan. Sebab masa tu kami punya customer tak ada customer pun, zero. Tapi kami ada platform dan kami ada a good idea lah on how to ni. So selepas fast forward sekarang, kami dah ada customer more than 30 company menggunakan platform tu kan? Dan juga dengan bantuan MTDC juga kami di-expose dengan ekosistem industri 4.0 kan? So being one of the major pillar cyber security dalam industri 4.0 ni, so MTDC telah membantu Nextgate, meletakkan Nextgate ni sebagai salah satu player utama cyber security lah di dalam Malaysia ni. Adakah sokongan tersebut bagus, baik dan bagaimanakah mungkin Nextgate boleh recommend sokongan tersebut pada orang di luar sana untuk mencari sokongan yang diperlukan untuk bangunkan sesebuah syarikat terutama untuk menyokong IR ataupun industri 4.0? Betul, okey. Memang bagus lah, memang bagus kan. So dia punya timing pun memang just happen to be
just before MCO, just before pandemic kan. So saya boleh katakan kalau without sokongan daripada MTDC ini, mak sukarlah untuk kita continue untuk bina this our platform ni NS ini kan. So kami always believe yang syarikat kecil macam kami ni yang mempunyai idea, mempunyai platform, mempunyai tech, memerlukan bantuan-bantuan daripada kewangan dan juga advisory daripada macam MTDC macam ni. So saya memang dah sarankan kan, kepada few industry partners lah dengan players lah on MTDC, sebab saya rasa kan ini amat bantuan ini dapat menonjakkan kita ni menjadi salah satu syarikat yang bukan sekadar a player dalam Malaysia tapi juga a player di luar Malaysia, di dalam rantau Asia ni. Bercakap tentang rantau Asia dan juga Asia Tenggara ni, ada lebih banyak plan lagi ataupun lebih banyak perancangan lagi untuk keluar dan juga mendapatkan pelanggan di rantau Asia Tenggara ni? Okey. Menarik tanya pasal tu sebab kami baru je 2 tahun lepas kami baru je explore market di Asia Tenggara kan. Tapi during the exploration tu kami hanya mampu dapat satu customer lah. 2019 tu satu customer di Indonesia, di Laos kan. Tapi last year during pandemic, during MCO ni kami dapat expand to 4 lagi negara, Singapore, Indonesia, Filipina dan satu lagi seperti Laos, ada satu lagi saya tak ingat kan. So semua inisiatif yang kami buat ni fully virtual. Macam company customer kami di Singapore, memang kami tak berjumpa langsung fizikal semua tu. Negotiation semua tu, presentation, pitching semua tu via virtual, and solution yang kami provide pun fully virtual kan. So kami merasakan macam sekarang ni with the borderless kata global lah, become borderless kan. Ini tak ada separation yang untuk kita expand kita perlu berada physically di setiap negara tu. So kita just make sure that we have to grow our expertise, our tech, and continue to grow our branding and marketing. Dan juga cyber security as a service. Saya nampak tu di website Nexagate, cyber security as a service. Ceritakan tentang ini dan juga bagaimanakah melihat kepada fokus negara yang ingin meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada negara. Apa yang boleh dibangunkan lagi daripada segi cyber security as a service? Kerana mungkin saya tambah sikit soalan tu kita dapat lihat setiap hari kita memberikan data kita kepada pihak di luar sana untuk login, untuk check in kepada sesebuah bangunan dan ini berlaku dengan kerapnya. Jadi adakah wujud lebih banyak peluang untuk cyber security as a service di masa hadapan melihat kepada jumlah data yang diberikan, data peribadi diberikan oleh pengguna di luar sana? Okey. Konsep cyber security as a service ni kami merupakan antara yang pioneer lah saya rasa dalam Malaysia ni yang menggunakan konsep tu. So konsep dia adalah simple. Ialah bagaimana Nexagate memberikan solution cyber security ni asas kepada pelanggan ni on demand, anytime, anywhere. So bila kita anytime, anywhere, on demand ni ialah sekiranya pelanggan ataupun pengguna mahukan cyber security solution, sepatutnya dia boleh dapat within satu app and within few clicks. That's our vision. So bila our vision tu, the better cyber security everyone tu, it gels lah balik. Sebab bila kita nak bina this NSI ni, the NSI ni is supposed to be the super app, the one-stop app for cyber security. So tak kisah you ada problem in anything dalam cyber security tu, you should be able to log in to one app and all the solutions should be there within few clicks. So itu the definition of cyber security as a service, and our platform is this NSI ni, Nexagate Security Intel. So memudahkan cyber security itu untuk semua dan juga tidak merumitkannya. Betul. Okay. So kami nampak secara konvensional bagaimana syarikat nak engage cyber security ni kan, mereka perlu kena kita dah for solution cyber security yang kalau consulting dia kena engage kita lah the Big Four. Kalau untuk cyber security punya testing kena engage vendor B. Kalau untuk solution kita firewall vendor C, vendor B. Tapi dia proses tu rumit. Proses tu memerlukan 3 bulan, 2 bulan kan. Sometimes these SMEs memerlukan this protection ni instant, very instant kan. Tapi tak ada lagi solution yang di mana yang can provide that instant punya solution kan. So that's tu kami bina that kind of solution. So that ia boleh dipakai bukan sekadar daripada syarikat besar, boleh dipakai untuk even to smallest SMEs. Baik, imunisasi menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun dan diakui secara meluas sebagai salah satu intervensi kesihatan yang paling berjaya di dunia. Namun masih ada hampir 20 juta kanak-kanak di dunia hari ini yang tidak mendapat vaksin yang diperlukan.
dan banyak yang kehilangan vaksin penting semasa remaja, dewasa dan waktu tua. Pakar penyakit berjangkit Jabatan Perubatan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Dr. Patrick Periasami menjelaskan vaksinasi yang berterusan merupakan tunjang utama dalam penjagaan kesihatan masyarakat kerana ia boleh melindungi daripada banyak penyakit berjangkit yang serius. Beliau turut menekankan vaksin bukan sahaja untuk bayi atau golongan muda tetapi ia juga boleh melindungi golongan dewasa. Pada masa sama, Dr. Patrick menyeru semua pihak terutamanya petugas kesihatan untuk lebih proaktif dalam membangkitkan topik vaksinasi serta membetulkan maklumat yang salah. Beliau juga berharap vaksin dapat membantu melindungi lebih ramai orang daripada penyakit berjangkit yang mengancam nyawa seperti pneumonia, pneumococcus dan COVID-19. Minggu Imunisasi Dunia disambut setiap tahun pada minggu terakhir April bertujuan mempromosikan penggunaan vaksin untuk melindungi semua peringkat umur daripada penyakit. Kadar keboleh jangkitan R0 COVID-19 di Malaysia catat penurunan dan angka itu turun kepada 1.12 pada Khamis berbanding 1.13 hari sebelumnya. Negeri dan wilayah yang mencatatkan kadar keboleh jangkitan tinggi dan melebihi angka 1.0 adalah Kelantan, Kuala Lumpur, Kedah, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Ini termasuk Johor, Melaka, Perak, Putrajaya, Sarawak, Pulau Pinang dan Terengganu. Sementara itu, Sabah satu-satunya negeri mencatatkan kadar keboleh jangkitan di bawah angka 1.0. Manakala Perlis dan Labuan masing-masing mencatatkan 1 dan 0 kes baru COVID-19. Sebanyak 7 negeri mencatatkan kadar keboleh jangkitan melebihi purata kebangsaan. Setakat ini, kadar keboleh jangkitan terendah yang pernah direkodkan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 13 Januari ialah 0.81 pada 3 Mac lalu. Manakala yang tertinggi pernah dicatatkan ialah 1.19 pada 17 April lalu. Nilai R0 merujuk kepada tahap keboleh jangkitan sesuatu virus iaitu berapa ramai individu yang boleh dijangkiti oleh satu kes positif. Susulan Selangor mencatatkan kes tertinggi COVID-19 3 hari berturut-turut. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari akan mengadakan mesyuarat dengan Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negara bagi negeri Selangor hari ini. Dalam siapan menerusi Twitternya, Amiruddin berkata, mesyuarat itu bagi meneliti semula pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh Selangor. Jelasnya, Selangor untuk hari ketiga berturut-turut kes baru COVID-19 kembali mencecah 4 angka. Mesyuarat pada Jumaat akan mengangkat syur-syur pelaksanaan PKPB di Selangor kepada Majlis Keselamatan Negara bagi pertimbangan Kerajaan Persekutuan. Kes positif baru COVID-19 seluruh negara dilaporkan sebanyak 3,332 kes dengan Selangor merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu sebanyak 1,083 kes. Pada Rabu, daripada 3,142 kes baru dilaporkan, Selangor mencatat kes tertinggi dengan 1,019 kes. Manakala sehari sebelumnya, daripada 2,733 kes baru yang dilaporkan, Selangor catat kes tertinggi dengan 750 kes. Warga emas yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 perlu terus patuh SOP COVID-19 memandangkan mereka masih berisiko untuk dijangkiti. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, meskipun telah divaksinasi, warga emas perlu menggunakan pelitup muka apabila keluar rumah serta mengamalkan penjarakan fizikal kerana vaksin berkenaan berkesan selepas 2 minggu suntikan dos kedua. Antara SOP yang perlu dilakukan adalah elak berada di kawasan yang sesak, elakkan kawasan sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Dr. Nur Hisham sebelum ini memaklumkan 40 petugas kesihatan dijangkiti COVID-19 selepas melengkapkan dos vaksinasi mereka. Dengan 9 orang dilaporkan dijangkiti setelah lebih 2 minggu menerima dos kedua sementara 31 lagi dijangkiti dalam tempoh kurang daripada 2 minggu selepas inokulasi. Jelas Dr. Nur Hisham, vaksin memberi pelindungan dalaman manakala pematuhan SOP akan memberikan pelindungan luaran daripada dijangkiti COVID-19. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan memberi keutamaan kepada warga emas, orang kurang upaya OKU dan golongan berisiko tinggi yang memiliki sejarah penyakit kronik bermula 19 April. Sekian Awani Pagi, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di laman mikro interaktif di astraawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astraawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling cek di Malaysia. Saya Hafizah Zaman Sarhamat.